Soalan nombor 11. Rajah 6 menunjukkan lakaran luas bagi dua jenis daun, iaitu daun M dan N. Berapakah jumlah luas bagi kedua-dua helai daun dalam rajah 6 jika setiap petak mewakili 4 cm persegi? Jika dilihat pada gambar tersebut, terdapat dua helai daun yang dilukis pada petak-petak grid di mana setiap petak mewakili 4 cm persegi. Jadi, untuk menghitung luas bagi daun tersebut, kita harus mengira petak yang diisi oleh lukisan daun itu. Jika adik-adik semua lihat pada gambar yang cikgu lukis ini, hanya terdapat dua kondisi petak yang perlu kita hitung. Kondisi yang pertama, kita lihat petak yang hampir keseluruhannya dipenuhi oleh lukisan daun, di mana cikgu tandakan dengan tanda bulat yang berwarna merah. Kemudian, kita hitung pula petak yang hampir separuh dipenuhi dengan lukisan daun, iaitu petak yang ditandakan dengan separuh bulatan. Selepas kita tanda petak-petak tersebut, kita hitunglah petak yang ada. Untuk petak bulatan, iaitu petak yang hampir dipenuhi dengan lukisan, terdapat 10 petak. Manakala petak yang hampir separuh dipenuhi lukisan pula ada 4. Jadi 10 petak yang penuh, 4 petak yang separuh. Bila kita tambahkan 10 tambah 2, kita dapat 12 petak yang dipenuhi dengan lukisan. Jadi, jika setiap petak mewakili 4 cm persegi, kita darabkanlah 12 darab 4 dan kita akan dapat jawapannya 48 cm persegi. Soalan nombor 12. Antara berikut, objek manakah yang boleh mengukur masa bagi perlumbaan larian 100 meter dengan tepat? Soalan ini meminta kita untuk mencari alat bagi mengukur masa. Dan bagi mengukur masa, alat yang digunakan pastilah sebuah jam. Tapi jam jenis apa? Mari kita lihat pilihan jawapan yang ada. A. Jam pasir. Kalau kita fikir, boleh ke jam pasir digunakan untuk mengukur masa bagi larian 100 meter? Mungkin boleh, tapi pastinya ia tidak tepat. Jawapan B adalah jam merandik. Tahu tak apa itu jam merandik? Inilah dalam gambar ni. Inilah jam merandik yang biasa digunakan bagi mengukur masa dengan tepat. Jawapan C, jam loceng. Untuk berlari, kita gunakan jam loceng. Tak sesuai kan? Sebab jam loceng digunakan untuk kejut kita daripada tidur. Jawapan D, jam matahari. Jam matahari orang tak guna dah. Tapi, pada waktu dulu, jam matahari ini digunakan untuk menganggarkan masa pada waktu siang hari. Jadi, jawapan yang paling tepat adalah B, iaitu jam randik. Soalan nombor 13. Rajah 7 menunjukkan satu cara untuk mendapatkan sejenis sumber tenaga. Antara pernyataan berikut, manakah yang benar tentang sumber tenaga di atas? Kalau adik-adik semua tak tahu, gambar itu adalah gambar sebuah pelantar minyak. Dan pelantar minyak ini digunakan bagi mendapatkan petroleum di tengah laut. Maknanya sumber tenaga yang dinyatakan dalam soalan ini adalah sumber petroleum. Seperti yang kita tahu, petroleum adalah satu sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Ini bermaksud sumber ini adalah sumber yang sangat terhad dan ia juga akan habis apabila kita ambil dan juga kita gunakan. So apabila kita lihat jawapan yang ada, jawapan yang paling tepat adalah B, iaitu sejenis tenaga yang tidak boleh diganti semula. Dan ini adalah ciri bagi sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Soalan nombor 14. Nasrullah telah berdiri berhadapan dengan lampu suluh. Dia mendapati bayang-bayang terbentuk di belakangnya. Apakah sifat cahaya yang menyebabkan hal ini berlaku? Kita telah belajar beberapa sifat cahaya, iaitu sifat cahaya yang bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya boleh dibiaskan dan cahaya tidak boleh menembusi objek yang legap. Jika kita lihat pada gambar ini, bagi pembentukan bayang-bayang, bayang-bayang akan terbentuk apabila cahaya dihalang oleh satu objek. Dan apabila cahaya ini dihalang, akan wujud bahagian gelap di belakang objek tersebut. Dan bahagian gelap inilah dipanggil sebagai bayang-bayang. Dan fenomena ini terjadi kerana sifat cahaya yang tidak boleh menembusi objek yang legap. Maka jawapan yang paling tepat adalah D, iaitu cahaya tidak dapat menembusi objek yang legap. Soalan nombor 15. Jadual 3 menunjukkan perubahan suhu bagi satu tempoh masa. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan keputusan ini? Dalam jadual ditunjukkan masa yang bertambah, iaitu daripada 2, 4, 6, 8 dan 10 minit. Dan bagi pertambahan masa, terdapat penurunan suhu, iaitu daripada 90, 85, 79, 72 dan 64. Maknanya, apabila masa bertambah, suhu air itu berkurang. Jadi kita lihat apakah pilihan jawapan yang ada. Jawapan A, jumlah haba tidak berubah.
So ni jawapan yang salah kerana kita dapat lihat suhu air berkurang, maknanya jumlah haba itu pun berkurang. Dan untuk jawapan B, air sedang dibekalkan haba. Ini juga adalah satu jawapan yang salah kerana jika air itu dibekalkan dengan haba, pastilah haba akan bertambah dan suhu juga akan bertambah. Sedangkan dalam jadual ini suhu dia makin berkurang. Okey, jawapan C, air sedang kehilangan haba. Ini adalah jawapan yang lebih tepat kerana ia bersesuaian dengan pemerhatian kita terhadap jadual tadi. Kita dapat lihat suhu dia berkurang, maknanya air itu kehilangan tenaga haba. Dan jawapan D pula, air sedang disejukkan. Jawapan D agak kurang tepat kerana jika air itu disejukkan, penurunan suhu air adalah lebih cepat. Sedangkan dalam jadual tersebut, penurunan telah agak perlahan. Sebab itulah kita pilih jawapan yang lebih tepat iaitu C, di mana air hanyalah kehilangan haba. Soalan nombor 16. Apakah fungsi pembalut wayar pada plug elektrik? So kita fikir apakah fungsi pembalut wayar ini? Pembalut wayar biasanya diperbuat daripada getah, iaitu satu bahan penebat elektrik. Penebat adalah satu bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Jadi jika ia tidak mengalirkan elektrik, maka selamatlah kita nak pegang plug tersebut. Dengan itu, jawapan yang paling tepat adalah D, iaitu untuk melindungi pengguna daripada terkena renjatan elektrik. Soalan nombor 17. Antara objek berikut yang manakah akan berkarat? Proses pengaratan hanya berlaku pada objek yang diperbuat daripada besi ataupun objek yang mengandungi besi. Jadi antara empat objek tersebut, hanya objek A iaitu gunting yang mengandungi besi. Sedangkan objek-objek lain tidak mengandungi besi, maka ia tidak boleh berkarat. Soalan nombor 18. Antara berikut yang manakah benar tentang daya geseran? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan daya geseran. Daya geseran adalah daya yang wujud pada dua permukaan yang bersentuhan, dan daya geseran ini wujud dengan menentang pergerakan objek tersebut. Jadi kita lihat pada pilihan jawapan yang ada. Jawapan A adalah salah kerana daya geseran tidak boleh menyebabkan objek yang pegun itu bergerak. B juga salah kerana daya geseran juga tidak boleh menambahkan kelajuan objek. C, jawapan yang betul kerana disebabkan daya geseran ini menentang pergerakan objek, maka ia juga boleh memberhentikan pergerakan objek itu. Dan D adalah jawapan yang salah kerana daya geseran tidak mampu untuk mengubah pergerakan suatu objek. So jawapan yang betul adalah C. Soalan nombor 19. Seorang pemuda yang sedang mengayuh basikal telah menekan brek. Basikalnya kemudian membuat pusingan secara tiba-tiba dan akhirnya berhenti. Berdasarkan peristiwa yang telah dinyatakan di atas, apakah urutan kesan daya yang telah terlibat? Okey, daripada terlihat apakah yang telah dilakukan oleh pemuda tersebut. Yang pertama, dia telah menekan brek. Yang kedua, dia membuat pusingan. Dan yang ketiga, dia berhenti secara tiba-tiba. Jadi antara pilihan jawapan yang ada, jawapan yang paling tepat adalah D. Pertama, dia mengurangkan kelajuan dengan menekan brek. Kedua, dia mengubah arah dengan melakukan pusingan. Dan ketiga, dia pun berhenti secara tiba-tiba. Soalan nombor 20. Rajah 8 ialah sebuah carta palang yang menunjukkan jarak pergerakan yang diambil oleh 4 jenis kenderaan untuk dipilih oleh sebuah pasukan bagi satu perlumbaan. Tempoh pergerakan yang diberikan adalah selama 1 jam. Berdasarkan carta palang di atas, kenderaan manakah yang terpilih untuk mewakili pasukan bagi perlumbaan tersebut? Okey, untuk mewakili satu perlumbaan, pastilah kita pilih kenderaan yang paling laju. Barulah boleh menang kan? Jadi, berdasarkan rajah yang diberi, terdapat 4 jenis kenderaan iaitu R, S, T dan U yang bergerak dalam tempoh 1 jam. Kalau kita fikir, pastilah kenderaan yang paling laju akan bergerak yang paling jauh. Dan kenderaan yang gerak paling jauh adalah kenderaan T iaitu sejauh 120 km dalam masa 1 jam. Jika T yang paling jauh, dia yang paling laju, pastilah T yang dipilih untuk mewakili perlumbaan itu. Maka jawapannya adalah C iaitu kenderaan T.